Show. Diam tak diam, dah pun masuk episod 3. Dan kali ini episod 3 dibawakan khas oleh MH Zack Kitchen. Sangat sedap makanan. Thank you so much MH Zack Kitchen. Korang boleh try sambal-sambal ni, sambal geprek, sambal penyet. Memang tergeprek kalau makan. Dan juga kita punya main sponsor, tak lain tak bukan Kerengga HQ. Thank you. Thank you sponsor-sponsor kita yang mana-mana rasa nak sponsor untuk our next podcast, boleh saja DM me atau directly DM It's AG Show, dan we guys kita boleh discuss macam mana lah. Dan juga untuk episod ketiga ni takkan saya seorang, takkan, sebab It's AG Show sentiasa ada tetamu jemputan. Dan hari ini special juga, episod 3 bersama dengan kawan baik saya sendiri, Nisha Haq. Miss World. Of course. How are you? I'm good, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada mana tadi? Saya daripada rumah. Daripada rumah ke sini. Yeah, Thank you for coming, Nisha Haq. Thank you for having I me. really appreciate it. You spend your time to come here with me in the show. Of course. So very delightful. Wow, it's amazing nah. That's amazingness. Yes. And like you guys, siapa yang tak kenal lagi Nisha Haq? Betul ke saya sebut Haq? Betul. Sebab ada I dengar orang sebut nama you Haqil. Betul, banyak je. Macam Hajam betul Haqil. Ya, ada. Nama sebenar. Nama sebenar saya adalah Khairun Nisha Haq binti Muhammad Reza. Khairun satu nama, Ya. Nisha satu nama, Ya. Haq tu satu nama. Ya. So maksudnya Nisha Haq tu bukan nama your dad. Bukan, nama saya. Nama you. Nama saya. Haq tu apa maksud dia? Kebenaran. 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 So you are very realistic. I'm so the rich. So the real lah. Very the rich. Patutlah konten dia semua. Kalau korang tengok konten dia memang realistic, babe. Tak ada cover-cover, babe. Kalau dia nak buat muka, dia buat muka. Betul. Kalau dia nak maki, dia maki. Kalau dia nak rasa, dia nak cakap apa pun, dia cakap je. Dia bukanlah orang kata tak berlapik. Tapi just be real. Kebenaran. Dia sesuai dengan nama. So Nisha Haq, ya, bukan pronunciation, bukan Haq-you. Bukan. Sebab ramai yang baca juga sebelum ni nama kata Haq-you, Nisha Haq-you. It's not nice to pronounce orang punya nama salah. Itu okey lagi. Kalau yang try Haq Tui tu. Haq tu itu jangan ni. Memang aku siku kan dia. Jangan. Nama orang Nisha Haq, Nisha Haq. Jangan pronounce lain. And Nisha Haq, Ya, saya. awak ni siapa sebenarnya? Siapakah saya sebenarnya? Ada awak penyamar? Tak ada. Saya adalah full-time content creator dan penyanyi. So selain daripada content creator, Nisha Haq juga merupakan seorang penyanyi. Ya, saya. Ya, yang mana tak tahu Nisha Haq sebenarnya ada tarik. Patutlah konten dia banyak, konten-konten yang orang kata apa? Backup singer. Betul. Rupanya dia bukan backup singer, dia singer menawan keluarga bahagia. River sponsor. So kiranya you yang korang mana tak tahu ni Nisha Haq ni sebenarnya pernah masuk pertandingan reality TV. Oh ya? Menuju puncak agama cahaya. Memang daripada mula sampai habis kita nyanyi je guys. Tak bercakap. Bukan kan? Bukan Hai. F. Tapi dia pernah masuk program reality TV di TV3. Iaitu Volcomania. macam tu kan nyanyi Tak dia? ada, aku bantai. Ya Allah, ya Rabbi. Dia macam tu buat kena gelak je. Tak ada dengan dia. Aku kadang-kadang tak bercakap. Tak gelak je. Semua kelakor lah. Mata tahan. Gila kelakar. Okay, ni cakap. Maksudnya pernah masuk Volcomania. Dan juga yang I tahu, dia pernah menyanyi sepentas berlawan battle dengan I know I'm done. Ya. Betul. Betul. Hebatnya you. Hebat apa? Kalah lah. Babe, kalah tak kisahlah, babe. You kalah dengan Aina Abdul, babe. Yalah, okey. Kalau fine. you kalah dengan, takut sebut nama lah. Kalau you kalah dengan orang yang bukan Aina Abdul, ataupun orang yang mungkin like mungkin tak sehebat you, mungkin kita faham malu Okey lah. lah, But you faham. kalah dengan Aina Abdul, babe.
Well, what can I say? Minggu ke berapa macam mana program tak faham? Program tu dia rookie versus dengan professional. No wonder lah you galak. Ya. Lawan professional. Ya, adalah sebaris semua. Kira korang ni rookie lawan professional. So macam battle macam like, aku nak menang, aku nak menang macam tu. So kiranya you kalah, tapi kiranya you ada juga slot you menyanyi sendiri, betul tak? Ya. Before you battle dengan Betul. Ni kan. Dan actually kalau kau nak tengok, kau boleh tengok dekat YouTube Vocal Mania di Syahak, yang mana mungkin question macam ya ke dia boleh nyanyi, pergi tengok. Betul sini. Betul So kau boleh tengok kat situ. Dan juga kalau kau nak tahu ni Syahak ni sebenarnya ada buat modeling juga. Sikit. Kenapa tak buat banyak-banyak besar-besar? Kita insecurity. Kenapa Syi? You know, modeling kan ada dia punya certain standard. So you macam kena tengok lah, badan kena kecil, muka kena kecil. Sebab dalam kamera kan dia akan enlarge. So I sendiri naturally rasa insecure. Jadinya mak rasa mak tak nak. Kenapa babe? Kenapa you insecure kat mana? I insecure kat muka I. Ramai orang mesti macam, apa lagi muka you kenapa ni? Bentuk muka I a little bit special. Apa yang specialnya? Orang kan kau tengok normal je kot. Orang kan bentuk oval, diamond cantik. I macam segi empat sikit. Pula. Ada orang dia macam cakap. Kau nak untuk muka kau star, baru kau rasa luar biasa. No, ada orang dia macam cakap. Babe, normal babe, tak baik. You look fine. She look okay, right? Yang mana dalam Spotify mungkin kau boleh tengok video. She looks fine. So you tak begitu fokus on modeling lah. Ya. Lagi pun tak pernah posing lah. Kenapa? Tak reti. Sebagai celebrity, of course you kena pandai. Ada, nampak terus. Babe, high fashion ya. High fashion dia punya posing. Kamera tu betul ke sikit? Dah. Okay, selain daripada menyanyi, content creator, Nisha berasal daripada mana? Membesar di mana kita nak tahu juga. You cerita lah, you punya cerita kan. Dan juga about your family. Okay. Saya lahir dekat Kelang. Sama, kita nak claim jugalah. Tahun kelahiran Amelia Henderson lah. Ada Shim sama level-level Amelia Henderson. Bukan kita nak cakap orang-orang berbakat lahir dekat Kelang tu je. So I tak lahir kat Kelang, I tak berbakat. Salah satunya babe. Salah satunya. Satu-satu. Dengar cakap apa. Saya orang Banting. Pun berbakat. So itulah. I lahir dekat Kelang. Sekarang stay dekat Shalam. And I nak tunggal. Anak tunggal. Susah anak tunggal patut dia tak behave. Betul ke? I macam tak tahu apa correlation dia. Okay. I rasa anak tunggal memang macam ni kot. Orang kata. Really ke? Sebab dia seorang. Dia macam lonely. I'm still lonely. Jadi dia macam like, look at me. Apa semua lagu aku masuk ni? Kau cakap ini bukan podcast. Aduh. So kiranya anak tunggal. Berasal daripada Klang. Dan juga sekolah di? Sekolah menengah kat Damansara. So kiranya memang daripada zaman sekolah dia dah menyanyi ke? Start nyanyi daripada universiti yang sebetul-betulnya. Memang betul berminat dalam bidang nyanyian lah. You belajar di universiti mana? Nak go lagi. MSU student. Tunggu namamu. Apa tu? Lagu dia. Oh, ya. Sampai situ je lah, ingat. Sampai situ je ingat. Sorry lah, dah lama. Kenapa you habis belajar sampai situ juga? Tak, bukan. Dah lama tinggal. You belajar apa? Cuma nak tahu juga. Belajar apa, babe? Ini you tak pernah tahu kan? Tak pernah tahu, babe. Cuba you teka. I bagi 3 je you teka. Langsung kita teka. You rasa muka I ni study apa? Kalau muka you ni, I rasa you mesti ada macam zoology. Bagi aku zoo. You macam ada macam bidang-bidang kebinatangan. Itu biadab ya. Salah ya, babe? Tak, kedua. Kedua. Kalau tak kebinatangan, mungkin kehutanan, babe. Salah juga. Last. Okay, last but not least, mungkin I boleh cakap lah, kita macam kita janganlah hina dia sangat kan. Mungkin you di bidang-bidang keislamikan. Nampak Islami ke? I teka je. Okay, tak. Malam tidak. Tet. Semua salah. Okay. Computer engineering. Wow. Exactly. Computer engineering. What? Macam tu. Dia banyak coding guys. You nampak dia dalam konten macam bodoh-bodoh She pandai. She very pandai. In degree ke, babe? Tak, diploma je. Tapi sebab lepas tu kita nak sibuk kerja career. Career dalam membuat konten. Ya.
Wow. Menyanyi. That was actually I tak pernah jadi content creator dulu. Oh, maksudnya I memang love menyanyi and berlakon daripada kecil dulu. Cumanya rezeki orang kenal you dengan content you dan juga content you usually memang content-content yang funny. Yang I think tak berani ramai perempuan nak buat sebab you content dengan memek muka dia, dengan dia macam like I don't know what to say but very exaggerate punya expression. Macam ni you dapat idea, babe? Okay, I selalu tengok orang buat content kan TikTok. Kalau facial expression, lip sync, semua macam watak marah ni. Tapi bercakap macam ni, give it back. Apa benda ni? Kau nak buat betul-betul, marah buat betul-betul. Tu I jadi geram tu. So I fikir macam mana I nak lagi enhance benda tu. So I buat lagi over lah. Kalau marah tu lagi kau lagi marah. Muka-muka memang sengit muka kau. Yang buruk tak apa, biasa asalkan orang terhibur. Tapi you dah buruk-burukkan diri tu, macam tak ada ke orang offer you berlakon? Ada, tapi it's more to like small projects. Belum lagi the big thing. Small projects such as? Macam short film. Ada? Boleh carilah. Ada. And memang ada pun I selalu buat videos. I selalu buat berlakon nangis ke Syi? Tak, selalu dapat yang kelakar-kelakar lah. Masih kelakar macam tu. Tak nak masuk macam nak buat makeup ke? I rasa sejujurnya I rasa lah I kelakar dekat konten sahaja. In real life tak pun. Tak berani untuk jump into the business lah. I rasa I hamba. I seriously rasa I hamba. Mungkin ada rezeki boleh try explore the world. Why not? Cuba, right? why not? So far berlakon tak ada lagi yang betul-betul. So mana-mana sedang tengok podcast ini juga, bolehlah invite Nisha Haq untuk berlakon di dalam drama ataupun telemovie anda. Mungkin filem? Who knows? Amin. Tapi inilah macam like for me kan, membesar dengan sebagai anak tunggal. Okay, Nisha Haq of course orang kata kalau anak tunggal dia manja. Dia macam perhatian pada dia seorang. Betul. Just to ask you, kalau you tak kisahkan like, is it memang you anak seorang tunggal ataupun memang parents tak nak ada anak ramai, ataupun rezeki di situ, ataupun anything yang you boleh share about your family juga? I think my family memang jenis tak nak too many big family. I see. So I'm not sure. I think they did try for the second one. How do you one. feel to be the only child in the family? Ya Allah, sedih. Why? Kalau korang rasa jadi anak tunggal tu best, tak payah share barang, dapat full attention, tapi it comes with the cons juga, which is I sunyi. Most of the time I membesar tanpa sahabat dalam rumah. Kat luar adalah kawan. Family lah. Lepas tu I grew up with overprotective parents. Dah anak pun satu, you rasa dia nak lepas dah anak kambing. Betul. Memang tak lah. Ya, betul. So that two things yang I rasa a bit pressure on me lah, tu je. Maksudnya you rasa like bila balik rumah macam I'm alone. And of course kalau you nak spend time with family, spend time with siblings, is two big different things kan. Macam tak sama untuk korang spend time dengan adik-beradik, gaduh-gaduh, maki-maki tu biasa lah kan. So kalau tak ada mungkin like you miss that kind of life. Betul. Yang mungkin you tak dapat rasa kan. So I think like it's okay, itu rezeki when it comes to that. Tapi mungkin ada rezeki lain untuk you juga kan. Suami yang so kiranya Nisha memang membesar di dalam family yang tunggal. Dia adalah the only girl in the family. And but when it comes to like content, macam I just curious lah. Macam you selalu buat content happy-happy. Ni I macam nak tanya you lah. Selain daripada happy-happy, like is there anything that orang kata orang yang selalunya happy ni, dia ada menyembunyikan rasa sedih. Is there anything that make you feel sad? I mean like apa yang membuatkan you rasa you nak buat content happy tu? Or is it like your life is very like happy always? Tak, of course tidak. I think secara general semua orang ada their issues. And dulu I pun pernah dengar the same statement yang orang cakap, kalau orang happy ni, dia ada, sebenarnya dia hiding. I am here to approve that statement. Betul. Sebab I have my own issues of course. Tapi I tak pernah tunjuk. Tapi is it memang betul you buat content tu untuk hiding your feelings atau you memang suka buat content tu? Sebenarnya tak. Sebenarnya I memang I'm a happy go lucky person. Tapi when life happens, bila kita dah grow, a lot of things happen along the way. So I did develop some problems lah. So dia datang later. Tapi tak ada niat pun nak hide apa-apa. If you don't mind, then what is the problem that affect you so much right now? I rasa kalau I sebut ni memang ramai akan cakap, tak habis-habis the same issue. Tapi I was actually recently diagnosed dengan MDD, which is
called major depressive. So I pun tak tahu sebenarnya I ada depression because I feel like I'm okay. Okay, that's mean you baru tahu. Actually baru tahu because I really thought it's just small anxiety, minor anxiety je. And I rasa macam benda tu normal sebab these days bila kita hidup dengan social media, dengan alat gadget semua, it's normal to have that symptoms. Tapi bila I pergi doktor recently, tiba-tiba doktor kata you actually based on every symptoms you ada, you sebenarnya ada MDD. I terduduk cerita macam I ada MDD. I function okay je. I can go out. You feel okay, you feel fine, you feel happy. Yeah. But I tak pernah bagi tahu. Is there any reason that cause you to menyebabkan you dapat benda penyakit macam tu? Yeah, actually. So, I tak pernah, I have never told this side of story. I tak pernah cerita kat mana-mana social media. Only betul-betul best friends I, even AG sahaja yang tahu that I baru recently dapat MDD tu pun because mak I jatuh sakit and I jaga dia at home. I'm a full-time caretaker for my mother. Because you the only child, right? Yeah. So kita orang tak hire caretaker ke apa. I dengan my dad is the sole caretaker dekat rumah. What happened to your mom if you don't want to share with us? I think after the second suntikan Sinovac yang dia dapat, dia terus jatuh sakit. As we all know, suntikan anti-vaksin tu kan masih baru. So ada je ramai yang affected after that. Ramai je yang meninggal, ramai yang sakit after that. So sadly enough, mak I salah seorang yang affected. So dia jatuh sakit secara mendadak. So, I mean like what happened, dia mendadak tu macam mana ni Syah? Is it bad, that bad, drastically bad? Really bad. Mak I dulu badan dia a bit plumpy lah. Plumpy, the big size. She was very happy every day. She's my best friend dah, anak tunggal. Yeah. She's my best friend. I keluar dengan dia every day semua. Tiba-tiba jatuh sakit yang terdampar, yang unable to do anything. Tak boleh makan sendiri. Paralyzed? Is she paralyzed? Not paralyzed, but dia memang bedridden. Kita panggil bedridden. Okay. Dia ada difficulty dalam bercakap. Dia tak boleh berjalan. She cannot do anything. So I memang kena fully taking care of her. I mean like right now if you come here then hari ni bapa I cuti. So kira macam you guys take turn like that lah. Oh my god. See, I told you that kita tak tahu kan kisah seseorang. Now everyone knows that behind Nisha Haq punya like happy go lucky, she's very fun. You guys don't know. That's why I said don't ever judge people because she's hiding her feeling that I'm so sorry to hear that. I know about her mother, but yes, you guys should know that too. So don't ever judge people. Are you okay? Don't worry. Okay je. But like I said, orang tak boleh nak judge. I benda ni I sentiasa tekankan kepada orang. Whatever happen to someone, dia loud ke, dia apa ke, you guys tak boleh macam kau ni over, you don't know what they are going through, you know, macam like can you imagine like what happened? She's the one that helping jaga mak dan sebagainya. At the same time, she's doing well. I think you're doing well now in your career too. Like she's everywhere. Pergi promoting your single, am I right? Your lagu apa? Marry Me Hari Ini. Marry Me Hari Ini. So lagu tu pun she tengah busy dengan promotion lagu. At the same time lah, I think you sangat seorang anak yang for me baik. Okay, because like of course ada kekurangan, but you know what, to taking care of your own mother at the same time jingling your career. Let me tell you, in this show I'm proud of you. Thank you. You memang whatever people say about you, like I said lah, I tak kisahlah ada orang yang bersengketa dengan you or whatever. Between me and you, I know you so well. You know, like she's strong, she's beautiful. Jual aku. She's beautiful, she's talented. Yang paling penting macam I cakap, hati dia mulia menjaga maknya sendiri. Good job Nisha. I'm so proud of you. Jangan buat aku nangis. No, I tak buat you nangis, but I am proud of you. You don't worry, like I doakan semuanya baik-baik untuk you, okay? Okay, maybe like itu yang orang tahu lah. Okay, sepanjang Nisha hidup, is there anything yang you rasa macam you nak buat, you tak buat? I nak tahu juga benda tu. Kalau cakap dalam industri, I masih belum betul-betul dapat berlakon a proper drama. Memang nak berlakon drama lah. So far MU is like acting.
Actually I tak kisah drama ke filem, tapi I nak berlakon. Nak berlakon. Kalau boleh watak sampingan ke atau watak utama. Sebab dulu I banyak dah berlakon tapi semua watak extra. So tak best lah. I nak bawa bakat I yang kat TikTok tu ke real life. Muka-muka macam mungkin jadi Nenek Berta. I really want to do it. So I see. itu je belum. InsyaAllah apa yang ada kita boleh cucuk lah. Thank Kalau ada you. InsyaAllah kan. Kita pun slow. Kita akan tolong kawan kita. Thank Don't worry. you. So itu antara yang you nak buat. Okay, in your career. In life. In life I must say I'm aiming to start my own business, but I suka fashion. Wow. I suka gila fashion macam AG. Kalau korang tahu AG memang suka fashion. Tapi I tak sampai level dia, guys. Dia punya fashion tak ada kat Malaysia. I can say Tiba that. lah. Ini jujur bukan ampu dia ke apa, but I love his fashion, one only dalam Malaysia yang Thank you you. takkan boleh copy. Tapi bezanya I punya fashion different sebab I tak se-kreatif dia. So I want to tapi start. yelah, of course lah, different, you Muslimah. Yelah, tapi I want Takkan nak pakai macam ni. Kau tidak gila lah. Tapi macam I nak jadi as creative as him. So I selalu nampak dia layering. Kalau korang tengok Get Ready With Me video Yeah, dia sometimes kita kena layering. Sometimes lah. Depends on the look. Yes, Tapi layering. I tak Bijak lah pandai. you. Yeah. She dah pandai dah. She belajar dari dia. Layering. Tapi itulah I nak start my own business for fashion. Brand you sendiri. Kalau boleh insyaAllah. Sebab I suka pakai fashion. I nak nampak, I nak orang pun nampak. So you have the idea of doing design your own outfit. Yeah, I nak start dulu with my InsyaAllah. own fashion business. So Tengok one of macam the mana. dream yang you nak capai Yeah. jugalah. Wah, menarik. Itulah Insya. dia. Kalau ada brand jangan lupa lah panggil Muse. Kita boleh jadi model. Sudi ke? Payah. Boleh. Of course. Payah. course, Boleh of course, je. of course. Bisa. So itu antara yang Nishahat teringin nak buat lah. Betul. But kita tak review umur. Kita tak review umur. But at this age kan orang cakap macam like you say you ada sakit tadi, you know, like benda-benda yang melibatkan mental health lah. I know that. And I pun ada nampak juga selain daripada saya yang sering dikecam netizen, Nishahat juga antara orang yang sering dikecam netizen. Itu biasa. Teruk jugalah dia kena. Like of course I kena teruk, tapi like dia antara rakan-rakan saya yang dikecam agak teruk oleh netizen. So of course soalan klise, like how do you handle that, Nishahat? Kecam? Apa tu? Aduh. Macam iklan. Tak serius. I tak ambil benda tu sebagai kecaman langsung sebab semua orang ada benda diorang nak cakap. Yeah. Ada je benda dalam kepala otak diorang nak fikir. So I rasa bila diorang kecam tu sebenarnya they're having a bad day. Lalu pula konten kita yang tak ikut tekak diorang. Makilah sister. Kita pula dimakinya. Yeah. Tapi it's okay. You know why? Because saya faham semua manusia ada emosi. Kita tak boleh paksa semua orang suka kita. Betul. Especially kalau saya tak kenal diri saya sendiri, saya tengok konten aku macam menyampah. Perempuan ni apa hal? Tapi ada setengah Kita orang tak suka. boleh nak penuhi tekak masing-masing lah. Setengah If you orang don't suka like, you makan. scroll je. Okay. Betul. Sorry. Okay, betul juga. Orang cakap kan netizen ni dia punya perangai, kau tak suka, kau tak reti nak caw. Yes. Kenapa besar Kau suka stay. Itu masalah kau. Ini salah satu masalah mental juga orang cakap. Ya. Sebab kau tak suka tapi kau tengok, kau ada komen. Like myself, if I don't like someone, I don't even look at them. Don't even like follow them. So I akan jalan whatever, tak suka. Betul? Sama? Kenapa orang sekarang dia suka komen, meninggalkan jejak? Sebab tu dia orang cakap, you're not a hater, you're a fan. Iya, Sebenarnya betul. Sebenarnya I pun ada lah juga. I boleh cerita juga sikit lah kan. Ada orang yang pernah komen kat I, dulu aku benci gila dia ni. Sama? Ada orang kata komen, dulu aku benci gila dia ni. Tapi sekarang bila tengok dia ni, good job. Sama. You know, I'm a fans now. Dia cakap, so I was like, So sebenarnya korang kena sabar dengan orang-orang yang suka kutuk korang ni. Sebenarnya diorang tak ada ability ataupun tak ada kemampuan untuk menjadi seperti yang apa kita jadi. You know, so diorang rasa like they hate us for being ourselves while they cannot be themselves. Betul. So disebabkan itu dia rasa macam like it's not fair. So dia membenci. Tu sebenar-benarnya orang-orang yang tak suka I tanpa sebab pun sebenarnya sangat sedih lah for me. Sebab for me, kalau you tak suka seseorang, mesti ada sebab. Mungkin orang tu pernah menyakiti you. Mungkin orang itu pernah memukul you. Tak apalah juga mungkin pernah membuat jahat kepada you. Tak apalah. Tak suka pun at least you tak payah bercakap. You senyap. Ini macam you spend your time, your energy, like your credits to comment on my social media. And then sometimes tak comment social media pun talk behind my back. Like, yeah, you have time for me obviously. Betul. You spend so much time on me. So focus on yourself. Ada. Iklan orang Kata-kata untuk haters sikit. Ada.
Ada. Ada. Tak ada kan? Tak ada kan? Scroll. Itu betul lah tu. Orang kata memang kena scroll. Betul. Itu cara mengelakkan you daripada involve in benda-benda yang negatif lah. Betul. So that's how you handle the haters lah. Yeah. I mean like, paling teruk you pernah kena, apa dia yang orang cakap kat you? Kalau you ingat lah. Banyak sangat. Tapi dia jadi sensitif bila melibatkan keluarga. Bila dia cakap, mak tahu tak buat video macam ni? Mak aku is the biggest fan. Yeah, same goes to me. Our mother, our biggest fans. Buat live tengok. Of course. Buat video depan mata dia pun dia tengok. That screen non-stop, babe. So, itu I rasa paling geram. Macam, mak kau tahu tak kau buat video ni? Mak kena dengan kau. Mak kau sakit ke? Ya, sakit nak hati kau cakap macam tu. For me like, benda-benda yang korang nak komen juga, jangan melibatkan mak bapak lah. Betul. Macam kau lah. Kau komen kutuk orang tu, mak kau tahu ke? Mak kau tahu. Kau komen kutuk orang, tak tahu. So jangan spread hate lah. Don't. Jangan kau mendusta cintaku. Wah, ada. Eji selalu support, I suka. Of course kita support. Kita supportive friend. Cakap pasal supportive friend. Okay, cakap pasal supportive friend lah. Orang cakap kan, when it comes to friendship, I mean like, kita pun tak kenal lama ni Syah. Baru je. But for me, in friendship, kita macam like kena ada understanding. Kita kena ada, apa ni orang cakap? Tolerance and banyak benda lah. Bukan dalam relationship je sebenarnya. Sebab kita nak stay lama. Kita orang kita tak lama, babe. Baru aku je rasa daripada setahun, raya. babe. Tahun lepas raya, setahun. Like, we can like, she even come to my house, to my parents' house, having the meals together. And yeah, memang kita orang rapat. I mean like, I mengakui kalau orang cakap, surprisingly mana-mana podcast buat, saya sebut nama Nisha Haq, Amshali, nama-nama tu memang kalau saya rapat, saya sebut lah. Kalau tak rapat, tak sebut. Simple je. So, when it comes to friendship, like, how did you value a friendship? Kita nak tanya juga soalan macam tu. Panas soalan ni. I macam dah boleh bau-bau dah nak cakap keluar. Tak adalah, kita tanya pasal friendship je sebab ramai, I suka kan buat podcast. Saya cakap, I suka buat podcast sembrono. So bila kita jemputkan kawan, kita nak cakap pasal benda yang can inspire people. How kita ni boleh rapat. Macam ni kita ni macam like support each other. You know, like always ada Nisha sampai sanggup dan datang kat podcast I. So benda-benda tu I nak orang faham. In friendship, apa perlu kita buat. Okay, macam circle I tak banyak. Walaupun I maybe look like someone yang social. Sebab video I macam orang gila, ramai orang kawan I. Tapi tidak, I keep my circle very small. I boleh kira guna jari tak sampai 10 orang yang I betul-betul panggil one of my best friends. So including AG yang I baru je macam I cakap. Tapi persahabatan tak ada measurement untuk masa. Aku nangis sebab aku tak boleh buat kawan ni it's jadi okay. If you want to sensitive. cry, just cry. It's okay. Because jadi anak tunggal, I tak ramai kawan. So my best friends is my family. So untuk I panggil family tu is not easy. I boleh kira lah, I boleh kira berapa banyak je best friend I ada. And semua sangat-sangat supportive, semua sangat memahami dengan my family issue, dengan my mental health issue, semua sangat supportive. Tak pernah sekali pun rasa macam I ni susah ke apa. So I bersyukur dengan beberapa jentik ni ya. They are very supportive, including AG. Dia thank you. tak payah cakap persahabatan. I am grateful to be close to him. I harap dia takkan banyak sangat kawan sebab I tak suka share. I takkan sharing. Sebab kadang-kadang boleh tengok AG keluar siapa hari ni. Faham. Actually jealous. Tapi kita diam je. To be honest, I tak pernah lupa lah. Of course kita tahu. Ya. So yeah, macam tu lah. I punya friendship masa ke very small je. So how did you like value untuk seseorang to be your best friend? I just perasan best. Friendship is seasonal. Makna kata ada friendship yang dia akan berhenti di separuh jalan. Betul. And you kena redha melepaskan sebab tak semua orang yang ada dalam hidup you tu akan duduk selamanya. Betul. Walaupun you rasa macam aku dah kawan lama ni, takkan aku nak buang dia. No. If it doesn't work for you dah time tu, kalau time dulu mungkin dia faham you, lepas tu dia dah tak faham you cannot do anything. Ya, betul. Dia memang macam tu. So I value bila my friends I tengok siapa yang boleh faham susah senang I, tak pressure I, tak paksa-paksa I buat benda yang I tak nak, and they support everything I buat. That's how I tahu this is the friend yang I see. And bila I besar payah menangis every night menangis call diorang layan and diorang sanggup be there for me, that's how I know they are my good friends. So you tak pernah call I pun menangis? I tak tahu you nak layan macam mana kalau I nangis. Lah, aku kalau aku kan, kenapa kau menangis?
Sudah kau pergi kau dari sini. Kalau aku lah tak adalah. I mean like I tahu AJ busy tak pernah nak call dia. but to be honest juga most of my friends juga dulu lah mungkin sekarang everyone dah get married. Mungkin ada yang dah ada family, dah ada best friend lain, we don't know. But like actually memang itu tugas seorang kawan lah. I'm not joking. Dulu kawan-kawan I ramai yang call I menangis. Okay. Mengadu itu Dah ini. berkurang ke? Ha? Dah berkurang. Dah berkurang. Mungkin dia orang ada yang dah berkahwin. We understand that. Cuma don't worry, I'm a good listener. I would never as a anthropologist. Kita memang kita akan listen first, understand first what happened, then kita akan share, kita akan nasihat, kita akan bagi suggestion. So tak pernah lah macam memarahi orang kalau dia melalui apa-apa. But yes, as a friend kita kena sentiasa menasihati. Kita nak the best for our friend of course. Kita tak ada macam like mampus kau, tak ada. Kita of course we have to taking care of each other lah. So if you have problem, no problem, just call. I tahu boleh, tapi sebab I tahu first AJ busy. Dia punya, korang kalau tahu tak schedule dia macam mana. Aku tak tahulah nak cerita. Tak tahu lagi dah. Kejap-kejap free, kejap-kejap tak ada. Tak ada, sangat busy. Kita macam ni lah, orang cakap apa, selagi boleh buat. Selagi sempat buat. Memang I'm busy, but yeah, of course tak boleh ada masa untuk kawan. Faham. Kita valuekan friendship tu. Kita kena I'm there for you. Macam tu. So that's how you value your friendship lah. Okay, so macam orang kata macam in friendship ni juga bukan dalam rumah tangga je lidah tergigit orang cakap. Friendship pun lidah tergigit. Banyak. Banyak. Aku siap boleh. Sedang lidah lagi tergigit. Of course lah tergigit lidah. Tapi macam you kata you tak boleh share best friend tu. Of course ada jealousy. Yeah. I can understand that. I pun to be honest habis tipu lah kalau I cakap best friend I keluar dengan orang lain. I tak rasa like oh kau keluar dengan of course ada babe. Of course. Tapi kita macam semakin dewasa semakin kita matang. faham. Ya, betul. Kita tak ada macam question dah. Bagi I kan, I pun busy, kau pun busy. Kalau kau ada masa kau pergi dengan orang tu, pergilah. Betul. Tapi janganlah lupa aku langsung. Macam tu kan. Simple terasa. je. So kalau macam you handle the jealousy tu, is it hard for you to handle that? Dulu, okay, I ada masalah jealous with my best friend ni like 2 tahun lepas. Even last year pun I still ada sisa rasa tu. Sisa rasa. Mengap. Tak ada. So sebenarnya I just realise dia pun berhak untuk ada best friend lain. And I pun sebenarnya ada best friend lain juga. Tapi kenapa I jealous bila dia rapat dengan orang lain? Because I have attachment issue. Itu lagi satu tak cukup dengan MDD. Aku ada anxious. Aku ni macam apa masalah. Tapi like serious, I ada attachment issue. Bukan hanya kepada orang, but kepada barang juga. Macam if I, let's say contoh, I dah duduk satu rumah tu 10 tahun, I kena pindah, I akan nangis gila babi. So I akan nangis gila babi sebab I sayang, I dah duduk tempat tu. Sama macam orang. So I berperasan bila I terlalu attach dengan one best friend ke two best friend, kalau dia keluar orang lain, I akan rasa jealous. Then barang macam kau kenapa? Dia pun ada life. Kau pun ada life. Kalau kau keluar orang lain, dia tak marah pun. So lama-lama I macam set the mind macam, Nisha, kau ada best friend lain juga. Kenapa kau nak sakit hati dari best friend lain? You counter back lah. Kena fight my own mind. Susah jugalah sebenarnya. Sebenarnya itu cara you tak boleh nak salahkan satu pihak. Sometimes it depends on you untuk you kawal. Macam King Koko cakap, let the shadow reflect. So you kena tengok diri you juga. Jangan don't blame orang 100%. I understand. I pun sama juga macam cakap you. When it comes to something yang macam melibatkan insight ni, dalaman ni, it's you. You tak boleh menyalahkan orang lain. You adalah awak pandai-pandai kau hidup lah kan. Betul. Kau yang mengada-ngada dalam perasaan tu. So you kena fight it. Aku harap pula dah, ya Allah, takut. Dia dah ngantuk cakap. Bukan ngantuk babe. Kita celak letih aja. Tak adalah. So kalau macam cakap pasal friendship ni, pelbagai this and that lah, naik turun, of course. Dan juga macam saya cakap, dia tak diukur pada berapa lama kau kenal. Ya, betul kan? Betul. Sebab kita tak ukur friendship tu macam kau kenal dia berapa lama. Kadang-kadang orang tanya, babe, you rapat dengan Nisha tu berapa lama you kenal dia? Dia cakap, tak perlu kot untuk kenal seorang tu lama. Ada orang tanya ke? Ada babe. Ada. Even I dengan sesiapa pun, kawan-kawan siapa pun, kau dah lama kenal ke? Macam tu. Sebab mungkin dia nampak how close we are kan. Tapi for me macam benda tu tak diukur begitu. Kita more to like how well you understand. Betul. Bukan how long you know each other. Macam tu lah. Okay. So kalau macam nak cakap pasal friendship tu,
It's very big. It's very big betul. issue. So when it comes to your career juga, I nak cakap juga. Sekarang ni you berada dengan mana-mana label ke? Tak, I just buat per project saja. Oh, I'm per an project. independent artist. Independent. Sama lah. Dulu I'm a AG pun. survivor. AG survivor sebenarnya. Yelah, of course orang cakap pasal surviving ni, of course it's been through a lot. Like so macam like you sendiri in your career, mesti ada pahit manis. Of course. Mesti ada. Of course. Mungkin I boleh tanya juga the most pahit moment dalam career you pernah hadap, kena muka macam macam tu. Apa I dia? think before my first single, before that, I rasa dah berapa tahun lepas, lama juga dah, more than Is it lepas Pokemania? sebelum. Lama. I ada macam sign contract. Kita orang beberapa talent ada sign contract dengan quite big name. I takkan Reveal? disclose. Kalau we sign 3 tahun kita orang tunggu, punya lama, macam-macam janji. Langit dan bumi diberi, tak ada apa. I wasted 3 years of my time menunggu, tak ada apa pun. Talent-talent lain pun semua tunggu, punya lama ya. Banyak bawah tu like lebih daripada 10 orang. Ayo. Tapi dalam 10 orang tu banyak dah berjaya dah sekarang. Kalau sebut pun ramai dah very famous sekarang. Tapi wasted lah 3 tahun. Ya, betul. 3 tahun yang sebenarnya aku boleh buat benda lain. Betul. Tu I rasa geram lah juga. And then even after that pun, to have my first single pun ada liku-liku tu juga. It's not easy sebab yelah kita bukannya sesiapa. Obviously sesiapa yang start dari bawah dan industri ni akan tahu betapa susahnya nak start. It's not easy. The starting is always the hardest. Yeah, of course. Especially dalam hidup social media sekarang. Kalau you tak ada followers, you tak ada rupa, Yeah, followers tu I setuju lah. you tak ada kabel, bye-bye. So kira itu the pahit paling 3 tahun you dengan diorang. Yeah. Then after that what happened? After that baru I macam get into my first single. Itu pun ambil masa lama. Also not gonna disclose. Tapi itu lama jugalah. Itu pun terputus tengah jalan because I didn't get to have my own music video. I see. But it's okay. So agak banyak juga ni Yes, sebenarnya. pahit yang manis Banyak ni Syah nak dengar lah juga. Alhamdulillah it works well after that. Bila I start jadi independent artist, jadi senang sebab kita punya jalan makin terbuka. Kita Benar, setuju. Kita dapat buat apa yang kita nak, cara kita nak. Betul. So kita tak ikut terunjuk orang, kita tak ada ikut B, we can be ourselves. Kita boleh give opinion apa kita nak buat, and that idea is well accepted. So starting nak berjaya tu start pada lagu kedua saya, which is lagu Raya dengan Ryan Didat. Itu pun saya di approach of Ryan Didat Sendiri. dia sendiri approach saya just over on phone call. Jom kita buat lagu Raya. Cakap okay, why not? That's the moment kita kenal. Daripada lagu Raya kedua saya, promosi dia nyanyi dengan Amsyar. So kita orang jadi trio. Kita orang bukan nyanyi bareng Amsyar, kita ni cover je. Yelah, you dengan Amsyar time tu kan. So kita jadi trio time tu. So kita siap buat Raya challenge lagi. Banyak lagu yang kita buat time tu, ingat lagi, comel. Betul. So that is the moment you rasa, I think tak lama jugalah. Masa tu lah baru macam you menyanyi dengan aktif balik. Betul. Sebelum ni memang on content sahaja. Ya, betul. Okay, and then go to this one pula. Lagu yang latest one ni. Marry Me hari ini dapat rezeki daripada, boleh je nak promote, no problem. lagu Raya tu. Tolong stream Marry Me hari ini. Saya dan Aman Aziz kita. Marry Me hari ini. Lagu Mega Music. pasal kahwin. Macam tu. Lagu I dengan Ryan Didat. My second duet juga. I dapat daripada Ryan Didat jugalah. Sebab I pergi buat show Ryan Didat. Lepas tu I jumpa Aman dengan manager dia dekat show Raya. So it happens like masa tu planningnya. So di apa? Dilamar. Dilamar dan di resake daripada lagu kedua. So kita dah ada plan tu. Alhamdulillah. So sekarang still in promotion. Lepas tu nanti kita tengok what's the plan next. Mungkin pelakon drama cinta berkahwin. Amin. I doakan you juga. Kahwin But terus. talking about your lagu Raya ni, nak raya dah. Ada ke planning dengan Raya Didat lagi? Lagu Raya tahun ni tak ada. Tapi kalau ada orang nak main lagu kita orang, boleh je. Kita orang lah tapi. Yelah, takkan kau seorang nak lah juga lagu Raya. Boleh? Once je. Hello guys, kita nak lagu Raya. Please ring. Selamat Hari Raya. Ai. Aku tak boleh. Babe, itu bukan lagu Raya, babe. Itu kan Itu macam circus. Alamak, sorry. But like, aku dah sama banyak merapu dengan kau. Aku dah cakap kalau memang aku dah tadi podcast. Aku macam berapu dah ni kan. But like talking about your journey
sebagai influencer juga. To get that amount, I mean like for me banyak juga lah amount followers di TikTok tu kan. Biasa Like je, but thank you. yeah, mungkin biasa, but certain orang macam orang kata it's very hard untuk content creator to sustain, you know. Betul. And then are you planning to do the content forever, or you ada planning untuk buat content lain lepas ni? Jujur, saya akan terus buat konten tu sebab konten tu tak ada orang buat kat Malaysia. Ya. Saya akan teruskan. Kalau aku dah 60 pun 60 lah aku akan jadi. Muka kau konyok-konyok pun kau tetap lah buat. Konyok lah macam ni. Kau nak buat apa? Aku yang buat, kau yang panas. Kau yang panas, muka aku yang hirup. Ya, betul. Sekiranya you memang tak ada plan untuk buat konten lain, mungkin ada konten-konten lain I buat campur-campur juga, tapi main one is back kat sini. I think kalau you dah kata you suka get ready with me, why not? Tapi macam overrated. To me lah. To me, I rasa macam overrated sebab semua orang nak buat. So yang differentnya saya dengan orang lain is I tak buat benda tu. Ya, macam get ready with me jugalah untuk I kan. I rasa I yang I tak tahulah kalau ada orang lain. Memang ada orang Malaysia buat. Tapi for me macam I rasa yang betul-betul buat like how I do, I think I seorang je kot. And then how like I create my own wardrobe, macam mana I create my own fashion pun I think tak ada kot. So I think we are very strong in our own content punya genre. Berbeza. Awas saya peniru-peniru di luar sana. Kita dah tahu dah orang tiru-tiru konten kita. And, tapi like I pun akan teruskan buat, cuma mungkin kita upgrade lah. You pun mungkin boleh upgrade buat dengan I ke lepas ni lah. Betul lah. Kita pun boleh berlakon juga. Boleh. Nampak tak? Mungkin kita kau memang pelakon masalahnya. Pelakon tu muka macam kau tu boleh je lah, no problem. So mungkin lah I pun doa juga ni Syaf. Thank you. Nak berlakon. Kita nak juga tengok kawan kita dalam TV. Tapi drama kita nak keluar nanti. Stay tune. Aku tunggu je. Kalau ada rezeki mungkin kita boleh berlakon sekali. Amin. Kan? So insyaAllah lah boleh. Okay Nisha, I nak tanya juga satu soalan. I think soalan ni klise. Aku risau. Klise. Apa dia? Tapi naklah juga tanya. Bila nak kahwin? Dia soalan. Hello, soalan ni makcik-makcik aku pun tak pernah tanya. Of course aku je berani tanya. Dia seorang je tanya tau. I tak pernah dapat soalan ni kat mana. You tak ada kerasa macam nak menamatkan zaman bujang? Biadab ya. Kita masih muda. Okay, first of all, I rasa macam banyak lagi benda yang I tak achieve. And banyak lagi benda yang I tak contribute sepenuhnya to my parents. Jadi anak tunggal bukan senang. Bukan macam nak kahwin bye-bye. Ya. Tidak. Even lepas kahwin pun my parents is still tanggungjawab I juga. Of course. So ada lagi banyak benda yang I tak achieve lagi. So nak cakap saya kahwin, tipulah kalau I cakap tipulah tak nak. I don't need a man. Tak, I bukan pun macam tu. Every woman need a man. Independent you macam mana you pun. bukan feminist. Bukan. You independent macam mana pun jadi seorang wanita, you still perlukan seorang bukan penjajah, saya nak cakap leader. You still need a leader. So I need my man. I'm still looking. Kita dah single pun 7 tahun kau rasa. Lama betul 7 tahun dah single sebab dah terlalu independent lama. Okay guys, she's single for 7 years already. So please Roger. So tak ada planning. Tapi I did cakap dengan my dad, kalau ada rezeki nak kahwin tahun depan lah. Tapi jodoh pun tak ada. Aku sembang kahwin Maksud dulu. tahun depan tu tahun depan ke tahun ni? 2025 ke atas kalau ada. InsyaAllah amin. I doakan saja. Thank you Eji. Mana tahu dengan Eji? Kita macam ni babe. Kita jangan menidakkan. Kalau kita tak nak lah aku tidak tutup jadi. Malu. So kita jangan cakap jodoh ajal. Ni klise juga. Di tangan Tuhan. So, kalau kau kata tidak, kalau dah dia lah juga. Betul. Like, kita berdoa berserah. Tapi memang betul lah. I pun macam you. Kita tak fikir about jodoh whatsoever sekarang sebab I pun banyak lagi yang I tak contribute with my family. Dengan kita punya career banyak tak achieve lagi. Baru nak buat show talk, buat podcast nak kahwin lambat lagi. Memang tak lah aku kan. Better aku invite ramai-ramai kat sini, invite orang lain yang dah kahwin lagi better daripada aku kan. So I think like it's good for you too. Like we have goals in life. So kalau korang pun macam ada goals, for me macam focus on your goals first lah. Betul. I mean like jodoh ni benda yang besar. Kahwin tak senang ya. Tak senang. Lagi untuk lelaki perempuan pun sama. Perempuan kalau nak kahwin dah kena bertanggungjawab terhadap suami lah. Kita cakap pasal kahwin. Of course sikit. Kan kita suka cakap podcast yang memberi manfaat pada orang. So kalau macam nak kahwin macam saya lelaki, nak kena fikir tanggungjawab pada isteri. Macam mana nak jaga family. You know nak beli anak orang tau. Bukan nak kucing kau beli kucing pun banyak cost kau. Kau nak kena beli Royal Canin lah. Royal Canin sponsor lepas ni. Nak beli Royal Canin, nak beli makan, nak jaga buang tai. Kau rasa
Betul lah, babe. Kau beli kucing, kau kena buang kat tahi dia. Takkan dia pergi buang sendiri kat tahi dia. So benda-benda macam tu memang banyak orang kata kerja. Banyak tugasan, banyak tanggungjawab. So I think belum kot. Belum ke tahap itu. But like I said juga, kalau macam dah cakap pasal jodoh whatsoever, for you in future, what do you see your life? Macam ni, macam macam I seorang yang sangat suka memikirkan future. Aku lagi beberapa tahun aku nak ada ni. Are you a person like that too? Sangat. Sebelum tidur every night mesti fikir. Mesti ada berangan kan, babe? Mesti kena ada. Kita orang yang berfikiran besar ni selalu akan fikir sebelum tidur. Apa aku nak? Even esok pun dah plan, babe. Ya Allah, I selalu buat notes nak buat apa esok. Oh ya. Kena. Baru I tak tahu. buat notes lah sebab kita ni bukan jenis on paper. Oh, I pelupa. I have to write. Macam esok nak cuci sampah, apa semua I buat. Kena, kalau tidak. Sebab I pula jenis pelupa. Notes? Ya. Cuci buang sampah pun nak kena notes. Kau memang ekstra. Tak, I have really bad memory. Teruk gila sebenarnya. Dia nak buang sampah pun dia letak notes Ya. So, I sangat teliti orang dia. So, I have to write down macam nak hantar baju pergi tailor. Oh, bila cakap kau baru aku teringat. Aku ada wedding hujung minggu ni. Nampak? Lagi. Dia memang kena tulis, babe. Sebabnya betul, kalau kau macam ini kau tulis lah nak datang AG show macam tu. Ya, actually ada dalam notes saya. I boleh tunjuk gambar. Ada tulis. Ada slide. So you memang seorang yang memang suka jot down everything lah. And planning you untuk future you macam mana? Like I said, I want to have my own business. Nak stabilize dulu. Nanti kalau ada suami dia boleh. Lagi berapa tahun tu agak-agak ada business tu? I want to start by this year kalau boleh. Tengok Amin. macam mana. I support. Tapi nak start business bukan senang. So maybe I planning dulu tahun ni or next year. Ya. You okay, benda macam ni you kena plan awal. You plan awal, you know what to do. And you know dan you ready untuk orang cakap apa? Keburukan yang bakal berlaku juga. So it's good. So I nak kena cari dulu the profit dia punya modal. Apa yang you nak buat, design yang banyak, babe. It's not easy. Sebagai orang yang pandai buat bisnes pun, of course. You tahu kan? Banyak benda. Tapi I ni gila. I kalau buat bisnes, I terjah. I buat je, babe. I buat dulu. I just buat dulu. I run. Kita macam ni. Kalau buat bisnes, ni tips bisnes juga kan. Yang buat bisnes, korang memang kena buat. Sebab as a usahawan punya karakter, first thing first is berani menanggung risiko, babe. So kalau you berani menanggung risiko, maksudnya you berani untuk buat. Dan tanggung apa saja risiko yang akan jadi selepas itu. So you kena buat dulu. Sebab tu kalau cakap you planning tak start, sampai ke sudahlah kau planning jadi. Jadi you kena jump. You kena step, melangkah. So bila you dah melangkah sekali, baru you boleh melangkah next step. Kalau tak, you tak boleh next step. So you kena start. Contoh, start semua. Contoh lah. Jual dengan mungkin pre-love. Mungkin jual baju pre-review, you akan tahu macam ni punya meniaga. And then mungkin you boleh start dengan shawl kecil-kecil dulu yang macam senang. And then baru you keluar dengan produk lain. Kalau you takut sebab certain orang nak buat terus nak besar lah. Of course you boleh berangan besar kan? Tapi if you start small, you tahu how to deal with the small punya mungkin kerugian yang kecil. You boleh handle. Macam of course I dah buka bisnes, I dah pernah tutup cafe I pun. I dah pernah menanggung kerugian. So I think I understand that. So di podcast ini juga mungkin itu antara nasihat I untuk you lah. If you wanna do it, start. You have to start. Faham. Bisa. Okay, boleh start dan juga let's see how it's going. On your career macam mana pula? For now, I settle down dulu dengan Marry Me hari ini. I nak take a break kejap. Like I said tadi, I nak try fokus dalam lakonan pula. Dan baru kita tengok. If ada offer for next single, I okay je. Of course. Tak mencari, tapi kalau ada offer, I ons. I orang selalu ons je. Orang offer, okay ons. Okay, kita ons jam aja. Jom buat lagu. Mungkin bukan Marry Me hari ni, hari minggu depan. So boleh je plan ni lah. I pun jenis orang yang plan future. We don't know what's gonna happen. And I think I pray the best for you juga. Thank you. And mungkin you ada pesanan untuk kita punya show. Kepada AG Show, I can see this is going to be long term. Sebab tak banyak podcast kat Malaysia ni, I can really see. And tak banyak yang spot on atas yang dia punya intipati tu padu. Ada beberapa sahaja yang I rasa macam spotlight sekarang. So AG, I just want to say thank you so much for having me. I sebenarnya tak sangka sebenarnya sebab jujur I consider diri I
tak ada siapa-siapa dalam industri ni. I orang biasa-biasa saja. Babe, kita macam ni. Kita support fair friend dulu, babe. Kita buat, kita panggil kawan-kawan dulu. Sebab I tahu kawan-kawan I pun ada cerita-cerita yang bermanfaat. Macam you cakap betul, podcast yang kita buat pun, kita nak podcast yang bermanfaat. Kita bukan suruh budak tak pergi sekolah. Kita suruh pergi sekolah. Betul. Jadi benda-benda satu for me like, it's very important lah. Ya betul lah tu. But you guys really need to stay tuned. Sebab kenapa? Selepas ni bukan main-main guys jemputan dia. Tidak. Panas saya cakap. Best InsyaAllah. gila. Amin, It will amin. be really fun. You guys have to stay tuned. Sebab setiap episod tu ada cerita masing-masing. If you guys nak tahu kita orang dalam industri macam mana, artis macam mana, content creator macam mana, you have to watch. Jangan terus jump. You can learn through podcast sebenarnya. Betul. Sebab kita cakap pasal live. Yeah, real things. Yeah. Only real and facts. Betul. So, Pesanan untuk I ada ke? Ada. aku tak boleh lah. Emosi tau. Cakap lah kalau pesanan Even kita. Hari ni kita bagi kita macam borak berdua je. Memang kita tengah berdua pun kan. Okay, I baru je kena AG. Baru je. Not so, I wouldn't say so long. Tapi orang yang tahu akan tahu that kita orang, we support each other. I don't have much. Tapi I cuba support di mana boleh, belakang tak habis saja. I bukan jenis yang depan tak habis sangat. Tapi I would help him whatever he needs. Thank you. So I just want to say he has really big talent. Siapa yang tahu-tahulah AJ macam mana. I tahu, Amsha tahu. He has a lot to offer. And sebenarnya Malaysia tak ready for him. Sebenarnya. Sorry to say. You guys are not ready for AJ. Tapi please lah, bagi peluang kepada AJ please. Sebab dia juga. he really can do so much. So please give AJ a chance. Best of luck untuk semua yang you nak kecapi in the future after this. I know you're gonna be big thing. Umur tu bukan hard umur. Bukan penghalang, of course. It's just number. Yeah. So I can see AJ is going to be the next big thing. Amin. You too lah. I said Thank juga you. masa podcast Amsha, I did mention your name also. Macam bagi I, in this career juga we support each other. Apa saja you doa untuk I berbalik pada you juga. Amin. Okay, of course we want the best for us. Like kita orang yang support each other. Tolak di belakang. Sebab bagi I, setiap orang ada journey, setiap orang ada struggle masing-masing. Setiap orang ada cerita, ada pahit dia, ada manis dia. Like you guys heard her story, okay? So kita pun taklah nak korek banyak sangat, sikit je lah kan. Sebab kalau banyak sangat lebih. Ya betul. Risau. So itu antara cerita dia lah. And for me, thank you so much juga. Thank you AJ. So dia datang ke podcast kecil I yang baru ini. Baru episod 3. But insyaAllah kita akan ke episod 30. InsyaAllah. Kita tak tahu ada rezeki, of course. Kita aim for more. Korang yang mana dengar, I boleh cakap thank you so much. Siapa pun yang I jemput, walaupun korang tak kenal, korang kena dengar. Korang kena dengar sebab I ada sebab kenapa I jemput diorang. Sebab setiap orang yang I jemput memang ada cerita masing-masing. Dan kalau korang nak dengar the real life story about someone, this is it. This is the place. So you guys can share this podcast kat orang. I think setiap kali I buat podcast, I memang akan cuba instillkan inspirational story, you know, nasihat macam you tadi ada cerita kan. So benda-benda macam tu kita nak instill dalam youngsters. Betul. Janganlah kau ingat jadi artis tu indah semata-mata. Sebab ramai sangat sampai tak nak pergi sekolah, babe. Sampai tak nak SPM tak penting. Bullshit. Penting. Pentingnya sangat penting sebab kita orang dua-dua ada pembelajaran. Pembelajaran macam tak belajar je kan. Pengetahuan, kita ada ilmu. Kita orang ada sijil, ada degree, ada diploma. Penting, bukan SPM saja. Even lepas SPM, penting untuk you belajar. Kalau you rasa you nak jadi influencer, still you have to learn a lot. You have to learn how to do best content. You have to do how to speak. You have to learn how to like be confident. Kau ingat benda-benda tu datang sendiri ke? Betul tak? Tiba-tiba kau lain-lain pukul mak kau pun, hello guys, macam tu. Tak. Of course kau kena go through a lot. So kalau kau dah belajar, kau pergi sambung belajar, kau masuk universiti, ketika itu you akan belajar develop yourself. Ini nasihat I untuk orang yang mana-mana yang lepas SPM, lepas belajar, percayalah cakap I masuk universiti. Universiti adalah tempat I bermain, tempat I grow, tempat I belajar banyak benda. Di universiti juga I start menyanyi dengan sangat profesional. Di universiti juga I start hosting. Di universiti juga I start berlakon. Walaupun drama sekolah ada, tapi di universiti I start berlakon yang betul-betul. Dan juga di universiti juga I start to be at the front on stage seorang present dekat Turki. I pernah present kat Turki tau, di depan Turkish people. Saya baru tahu ni. Banyak cerita sebenarnya tu, korang kena dengar I punya podcast. I pernah present di luar negara sebagai Malaysian. I present our country and present our country, about our culture. So I was presenting in English.
Dan juga we are wearing our cultural punya outfit. So bagi I, zaman you tu adalah zaman you explore a lot. I zaman you juga I masuk Palapes. Of course you dah tahu pasal Palapes tu. I banyak lah senang kata di zaman you ni I juga start business. So I think you kena pergi Sambung Belajar untuk you keluar, you hidup sendiri bukan dengan parents you. You berdikari. Dan juga semasa zaman you I tak pernah minta duit daripada parents I, duit belanja, no. Semuanya duit daripada business I, duit daripada I pergi show, I menyanyi, I menari, I hosting, semua dibayar. Lebih banyak daripada kita dibayar sekarang. Kalau kau nak tahu fakta, dulu zaman you aku dibayar lebih mahal daripada aku sekarang. Serius? Believe it or not. Can you imagine? Kenapa terbalik Sebab tu lah cakap ketika itu orang value kita lain. Bila kita sini kita baru. Faham. Jadi kita baru tapi orang tak nak bagi peluang dan orang tak tahu betapa bagusnya kita dan betapa kita ni passionate towards apa yang kita buat. So I think ini juga tempat untuk orang-orang di luar sana untuk faham, berikan peluang untuk berikan lebih banyak ruang pada orang-orang yang ada passion. Talking about passion, benda ni tak boleh buat. Kita tak boleh buat passion lah. So I think it's a good platform untuk kita juga. You know, podcast ni I hope korang dapatlah sesuatu. Dan juga Nisha juga untuk kata-kata akhir untuk mungkin orang yang support you, mungkin haters you, mungkin kawan-kawan you, apa saja, please bagilah panjang sikit, Dik. I just nak cakap thank you so much kepada korang yang support I. Daripada I bukan sesiapa dekat TikTok dulu, masih bukan sesiapa sangat pun sebenarnya. Tapi thank you so much sebab tanpa korang tak share video I, tak komen video I, tak like, you rasa I sampai ke sini ke hari Betul. ni? Tidak, sangatlah tidak. I wouldn't be here without you guys. And I just want to say thank you so much sebab layan video I. Sebab walaupun mungkin ada yang tak suka konten I sebab rasa macam tak ikut tekak, tapi lama-lama kau jatuh cinta je dengan aku. Suka so, juga. Cakap, tak kenal maka tak cinta. Kenal dulu. Dah cinta. I dalam konten je macam crack macam tu. In real life masih ada kewarasan, masih ada sedar diri. Cuma what I did is because I feel like I punya video banyak membantu orang sebab ramai gila orang komen, Nisha, You made their day lah aku rasa. ramai komen gitu. Walaupun I sebenarnya tak sangka video macam ni boleh buat orang happy. Rupanya it does. I tak sangka orang selalu tinggalkan komen, saya tengah recover. Ada satu makcik tu dia komen, saya tengah recover cancer. Your video really bagi I semangat untuk teruskan hidup. I macam oh my god. Inspirationalnya. Tak sangka video bodoh macam I buat tu boleh memberi bagi orang kata memberi kesan yang positif pada orang lain. And ramai juga yang komen, aku baru balik kerja stres-stres, buka-buka dah tergelak-gelak. Terima kasih, Dik. I macam wow. This is the reasons why I tak stop. Sebenarnya Babe, satu lagi itu sebab orang cakap jangan terlalu negatif on something. Bila kau nampak orang nampak you buat macam tu, orang kutuk you lah, tak senonoh lah apa, you you focus on the negative side. If you focus on the positive side, you akan nampak positif je benda tu. Look at what she baru share. Orang-orang tu semua dia nampak positif because like itu niat. Of course kita sebagai content creator tu niat kita nombor satu, kita nak spread yang benda baik je kat orang. Betul tak? Betul. Sebab tu I don't really mind buat muka-muka buruk sebab I tahu ramai perempuan zaman sekarang semua nak nampak ayu, nak nampak cantik. That's not my goal. They don't want to be themselves. I tahu belakang crack juga sebenarnya, tapi semua tengah control sebab nak control cantik. I faham, but that's not my goal. My goal is if I boleh contribute the little things pun dekat masyarakat, I would give my all. Yeah, of course. Walaupun benda tu mengorbankan muka I cantik, kata lantok lah kisah apa. Yang penting orang gelak, yang penting orang bahagia, yang penting orang happy. So if my contents boleh membantu diorang go through with their day, boleh membantu diorang rasa happy lepas seharian kerja stress, why not? Why not? Kenapa I nak kena stop just because some of you haters? Oh tidak. Bahaya. And kalau bila korang macam even macam bash I ke apa, honestly I tak ambil hati. I maafkan semua, cakaplah sekasar-kasar apa pun. I just nak cakap whatever you say hari ni akan datang balik to you esok. Tanpa you sedar. Tak kena dekat diri you, kena dekat anak cucu you. So be careful of apa you cakap. Jaga apa you cakap, jaga apa you tulis. Itu je I nak cakap. Thank you so much also to my friends yang support I, yang selalu angkat phone I bila I call tiap malam macam depressed or shit. Thank you so much for picking up my calls. You guys are my backbone. To my parents especially, kerana support I punya impian nak menjadi content creator dan penyanyi. Diorang tak pernah sikit
sikit pun bantah. Amin. Thank you so much to everyone, and especially AG yang baru kenal last year. Sayang gila kat AG sebenarnya. Wah. Korang tak tahu sebenarnya sayang gila. I tak nak tunjuk lah. Nanti macam tak boleh. Biar yang tahu je tahu. Tapi I really appreciate dia banyak tolong I daripada bawah. Apa-apa rezeki dia dapat, dia selalu share dengan orang. Ya, Thank betul. you so much. Thank you so much Sayang too. you, Thank you. I love you too. Really guys, thank you so much guys yang dah stay in our podcast. Nisha, jangan sedih, emotional. Nafidah. I sayang you. I appreciate you. InsyaAllah moga Allah jaga relationship ni baik-baik. Thank you so much. Crack dia ada baik dia guys. So I cakap focus on the positive side. Thank you yang mana dah stay dalam podcast kita orang. Please share this. And yes, we're going to be back again and again. Thank you to our sponsors, Kerengga HQ. MHZ Kitchen. Sedap tak Nisha? Sedap gila. Sedap. Nisha makan sampai gila. So jangan lupa support dia orang. Support sesiapa saja yang support AG. Kerana orang-orang ni adalah orang-orang yang amazing. Thank you so much guys. See you in the next episode. See you guys again. Bye-bye.